Good morning. Hari ini saya akan bincangkan tentang bab 2 lah. Bab 2 iaitu tentang sel, struktur, dari segi struktur, fungsi dan organisasi dia. Organisasi dia. Sebenarnya cikgu sudah ajar tentang subtopik 2.1 iaitu tentang sel lah. Cikgu dah ajar sebelum cuti. Tak apalah, saya ulang balik sekali lagi sebagai satu ulang mengkaji. Kita lihat apakah sel. Apakah sel? Sel ialah unit asas kehidupan. Sel ialah unit asas kehidupan. Di mana semua benda hidup. Semua benda hidup. Benda hidup terdiri daripada sel. Terdiri daripada sel lah. Terdiri daripada sel. Dan sel ini dia menjalankan semua fungsi hidupnya lah. Sel dia menjalankan semua fungsi hidup. Contohnya menjalankan semua fungsi hidup. Semua fungsi hidup, fungsi kehidupan. Contohnya contohnya pertumbuhan. Respirasi, pembiakan, dan juga perkumuhan. Inilah empat contoh lah proses hidup yang dilakukan oleh sel. So kamu boleh salin nota ni dalam buku nota. Saya sambung lagi. Kalau nak salin boleh pause video ni dan salin lah. Cikgu clearkan dia punya board. Sel ini adalah mikroskopik. Maksudnya ialah sel ini adalah mikroskopik. Adalah mikroskopik. Maksud mikroskopik ni maknanya hanya boleh dilihat. Hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Tak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop. Tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Lagi tentang sel. Sel ni berupa macam satu kilang. Menyerupai kilang. Yang menjalankan banyak tindak balas kimia. Yang menjalankan banyak tindak balas kimia. Contohnya
respirasi. Respirasi ialah satu contoh tindak balas kimia di mana dalam melalui proses ni dia menjana tenaga lah. Menjana tenaga untuk kita membuat kerja seharian kita. Okey. Dia selalunya menjana tenaga dalam bentuk ATP ya. Okey. Kita lihat lagi. Sambung. Okey, boleh salin dalam buku nota. Okey ya. Kamu boleh pause the video and salin lah. Okey ya. Kita lihat lagi. I clear the board. Okey. So sel dalam badan ya. Okey, sel-sel yang tua dan mati. Okey ya, sel-sel yang tua dan mati akan digantikan semula dengan sel baru. Okey ya, akan digantikan semula dengan sel baru. Okey ya. Okay, how is it possible? Bagaimana ya? How is it possible ataupun bagaimana? Okay. Melalui pembahagian sel. Melalui pembahagian sel. Okay. So, macam mana pembahagian sel berlaku? Dia selalunya daripada satu sel, dia akan mula membahagi kepada dua sel. Kemudian dia akan bahagi menjadi dua sel. Kemudian dua sel ni akan membahagi lagi membentuk 4 sel. Okey ya. So beginilah cara dia menggantikan sel-sel yang mati atau tua. Okey ya. Proses ni kita panggil dia sebagai mitosis. Mitosis. Okey ya. Dan mitosis ni dia hanya melibatkan pembahagian. Okey ya. Hanya melibatkan pembahagian sel badan kecuali sel pembiakan. Pembahagian semua sel badan kecuali sel pembiakan. Pembahagian semua sel badan kecuali sel pembiakan. Okey. Okey, kita lihat lagi. Okey, bila kita bincang pasal pembahagian, kita juga kena sentuh ya tentang kanser ya, sebab kanser ni ada kaitan dengan pembahagian sel. Kita lihat. Okey. Okay, apa tu kanser? Kanser ialah sejenis penyakit lah. Okay, ya, dia adalah penyakit. Okay, ya. Dan ini berlaku bila sel yang normal membahagi secara tidak terkawal. Membahagi secara tidak terkawal. Okey. Bila ini berlaku, dia membentuk tumor. Membentuk tumor, dan tumor ni adalah kanser yang boleh merebak ke seluruh badan. Okey. Okey, itu ialah maklumat umum tentang sel. Okey, sekarang saya akan bincang tentang fungsi
dan struktur sel. Okay, fungsi dan struktur sel. Okay, I have to close this window and go to the next one. Kita lihat. Okay ya, cikgu close this window. Okay, saya buka words dia. Okay, yang ni pula. Okay ya. Okay, ini ialah dalam gambar ni, gambar yang pertama ni ialah sel haiwan. Okay ya, so tajuk dia ialah fungsi dan struktur sel. Okey ya. Dan ini adalah sel haiwan. Okey, sel haiwan. So kita boleh labelkan dia. Okey ya. Ini adalah membran sel. Membran sel. Okey. Ini adalah nukleus. Okey. Dan ini adalah sitoplasma. Okey ya. Kalau kamu lihat dalam buku teks, dia ada lagi satu struktur yang tidak ditunjukkan di sinilah. Okey ya. Mungkin kamu boleh tambah. Okey ya. Kita akan labelkan dia sebagai mitokondria. Okey ya, mitokondria. Okey. Okey, sudah label. Okey, kamu boleh lukis ni dalam buku nota kamu. Okey. Okey, saya pergi kepada next page. Okey ya. Gambar seterusnya. Okey, yang ni. Okey ya, yang ni ialah yang ni ialah sel tumbuhan. Boleh label ni ialah sel tumbuhan. Okey ya, sel tumbuhan. Okey, kita labelkan ni adalah nukleus. Nukleus. Okey. Dan ni ialah sitoplasma. Okey, sitoplasma. Okey. Ni ialah vacuole. Okey. Ni ialah chloroplast. Okey. Dan ni ialah membran sel sebenarnya ya. Dia ialah membran sel. Okey, dia menunjuk ke sinilah. Okey ya. Dan ni ialah dinding sel. Okay, kalau you lihat dengan betul-betul, sebenarnya yang tebal ni ialah sebenarnya dinding sel ya. Okay, dan membran ni dia melekat pada dinding sel. Saya highlight dengan warna merah lah. Okay, nampak dengan jelas. Okay, membran sel ni dia melekat pada dinding sel tersebut. Okay ya. So itu yang ternampak sangat. Dia sebenarnya melekat dengan dinding sel. So maknanya sel tumbuhan pun mempunyai membran, plasma dan dinding sel. Dia ada dua-dua struktur dia sekali. Okey. Okey, kita turun lagi. Okey, itu ialah apa kita kata fungsi struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. Saya lupa ya, sel tumbuhan juga mempunyai apa kita kata satu lagi struktur yang kita panggil dia sebagai mitokondria. Dia ada ditunjukkan ya dalam buku teks kamu. Okey ya. Ada ditunjukkan dalam buku teks. Kamu labelkan ni ialah mitokondria. Okey ya, mitokondria. Okey. Lepas ni kita bincangkan fungsi bagi setiap satu struktur tersebut lah. Okey. Okay, kita lihat ya. Okey, saya turun pergi kepada fungsi dan struktur sel. Okey, kita bincangkan ni. Okey, kita lihat ya. Okey, yang pertama
Ni ialah membran sel. Membran sel ni dia sebenarnya mengawal pergerakan keluar masuk daripada dinding sel. Okey ya. Keluar masuk daripada sel, sorry. Okey ya. Okay, kalau you lihat untuk apa kita kata dinding sel ni dinding sel ni dia sebenarnya tegal dan dia lah kuat lah. Okey ya, kejap ya, saya tulis dengan putih dulu. Okey, dia lah tegal dan kuat. Okey ya, tegal dan kuat. Okey ya. Dia komponen utama dia ialah selulosa. Okey ya, komponen utama dia ialah selulosa. Kejap ya. Komposisi, okey ya, komponen utama ialah selulosa. Komponen utama dia ialah selulosa. Ataupun saya tulis tu selulosa je lah. Okey, harap again. Okey, terdiri daripada selulosa. Okey, so itu ialah bagi dinding sel. Okey ya, bagi nukleus pula. Okey ya, nukleus dia mengawal semua aktiviti sel lah. Dia mengawal semua aktiviti sel. Saya tambah lagi sedikit maklumat tentang nukleus. Saya tambah ke atas ni ya. Okey. Mungkin bila kamu salin tu kamu boleh tambah sikit nota dia. Okey. Dia mengandungi bahan genetik. Okey ya, bahan genetik dikenali sebagai DNA. Okey, dia mengandungi bahan genetik DNA lah. Okey. Next one, kita pergi kepada kloroplast. Okey ya. Klorofil sebenarnya ialah, saya guna warna lain lah. Okey ya. Ya. Okey. Tak nak biru, saya guna hijau lah. Okey ya. Okey, yang klorofil ni dia sebenarnya pigmen hijau. Pigmen hijau lah, dia menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen lah. Okey. Okey, vakuum pula dia menyokong dan memberi kesegaran kepada sel sebagai tempat untuk menyimpan air dan bahan terlarut. Sitoplasma pula tempat yang menyimpan banyak bahan dan merupakan medium untuk tindak balas kimia. Okey ya. Kita lihat ada lagi satu struktur yang tak dinyatakan. Okey, kamu boleh tambahkan dalam nota kamu. Okey ya, mitokondria. Okey, mitokondria fungsi dia ialah, okey ya, fungsi dia ialah tapak menjana tenaga. Tapak menjana tenaga. Okey ya, tapak menjana tenaga lah. Okey. Okey. Okey, itu je. Kita lihat ya. Okey, sekarang kita lihat perbezaan. Perbezaan di antara, okey, saya nak bincang tentang perbezaan lah. Okey ya. Okey, I close this one off. Okey. Okey, kita bincang pasal perbezaan. Okey, perbezaan di antara sel haiwan dan tumbuhan. Sel haiwan dan tumbuhan. Okey ya.
Kita lihat dari segi apa kita kata. Okey, sel haiwan. Sel tumbuhan. Buat dalam bentuk jadual ya. Okey, buat dalam bentuk jadual. Okey, sel haiwan dia mempunyai yang ni tiada kloroplas. Tiada kloroplas. Yang ni ada kloroplas. Okey ya. Yang ni tiada dinding sel. Yang ini ada dinding sel. So oleh sebab yang ni tiada dinding sel, so dia tidak mempunyai, tiada bentuk tetap lah. Tiada bentuk tetap. Okey, yang ni kerana dia ada dinding sel, so dia mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk tetap. Okey. Apa lagi ya? Tiada kloroplas, ada kloroplas, tiada dinding sel. Vacuole. Dia selalunya tiada vacuole. Kalau ada pun dia sangat kecil lah. Tapi yang ni sel tumbuhan dia ada vacuole yang besar. Ada vacuole yang besar. Okey. Okey, itu ialah perbezaan umum di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey ya. Kalau kita lihat dari segi persamaan dia, persamaan dia ialah senang saja, kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan, kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan, mempunyai struktur berikut. Okey ya, mempunyai struktur berikut. Iaitu dia ada sitoplasma, ada nukleus, ada membran sel dan mitokondria. Okey ya. Lagi satu, kamu mungkin pernah dengar perkataan protoplasma. Protoplasma tu ialah terdiri daripada sitoplasma dan nukleus. Sitoplasma dan nukleus kita gabung, baru kita panggil dia sebagai protoplasma. Okey. So itu sahaja lesson untuk hari ini. So saya kira saya sudah cover 2.1. Okey, mungkin dalam video yang seterusnya saya akan bincangkan tentang mikroskop, cara nak menyediakan slide. Okey ya. Ikutilah video yang seterusnya yang saya akan upload lah. Okey ya. Thank you very much. Kalau boleh lengkapkan nota, salin nota ni dalam buku nota kalau tidak lengkap. Okey, thank you. Terima kasih. Okay, stop.